Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita merafak syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersua dan bertemu kembali dalam siri Tazkirah Ramadan secara online kita pada kali ini. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, ayat pensyariatan puasa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, telah pun diwajibkan ke atas kamu berpuasa Ramadan sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat-umat yang terdahulu daripada kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi umat ataupun hamba Allah Ta'ala yang bertakwa. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, satu frasa yang kita perhatikan daripada firman Allah Subhanahu wa taala itu, Allah Taala menyebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti mana telah pun diwajibkan puasa itu pada umat-umat yang terdahulu daripada kamu. Kalau kita perincikan frasa tersebut yang telah pun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum? Kenapa Allah Taala sebutkan sesudah Allah Taala menyatakan wajib ke atas kamu untuk berpuasa? Kenapa Allah Taala sebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum? Jadi di situ kalau kita lihat, sidang penonton sekalian, Allah Subhanahu wa taala nak memberikan penjelasan kepada kita bahawa puasa ini ada sejarah yang panjang, dan sebahagian pengkaji sejarah mengatakan bahawa ibadah puasa ini merupakan antara ibadah yang terawal yang pernah dilakukan oleh manusia. Kalau kita perhatikan dalam sejarah pensyariatan puasa ini, bukanlah ianya bermula daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebenarnya puasa itu merupakan ibadah yang pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Sebagai contohnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum turunnya ayat 183 surah Al-Baqarah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sebenarnya telah pun biasa melakukan amalan puasa. Baginda telah pun berpuasa pada hari Ashura, iaitu pada 10 Muharram. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjadi kebiasaan bagi baginda untuk berpuasa sebanyak 3 hari pada setiap bulan. Dan kalau kita lihat di Madinah, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, dan Nabi telah pun mendapati bahawa orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani di Madinah telah pun mengamalkan puasa Ashura. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sampai ke Madinah, Nabi meneruskan amalan itu. Kalau kita lihat Nabi Musa alaihi salam juga diriwayatkan telah pun berpuasa bersama-sama dengan kaumnya lantaran daripada rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Taala telah pun selamatkan mereka daripada buruan Firaun. Syekh Muhammad Ali Al-Sawbuni dalam kitab tafsirnya Ayat-Ayat Hukum menyebutkan bahawa orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani juga telah pun berpuasa
telah pun disyariatkan berpuasa selama sebulan. Namun orang-orang Yahudi dan Nasrani ini telah pun mengubah bilangan hari daripada sebulan menjadi 50 hari. Kemudian kalau kita perhatikan Nabi Adam alaihissalam dan juga isteri baginda Hawa juga telah pun berpuasa sebagai cara untuk mereka membersihkan diri daripada ketelanjuran maksiat dosa yang baginda Nabi Adam dan juga Hawa lakukan ketika berada di syurga. Begitu juga dengan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam sehinggakan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa puasa Nabi Daud adalah puasa yang terbaik, iaitu Nabi Daud alaihissalam berpuasa secara berselang-seli. Pada hari ini puasa dan esok berbuka. Lusa berpuasa, tulat berbuka. Begitulah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Kemudian kalau kita perhatikan Nabi Musa alaihissalam juga bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina, dan dikatakan mengikut riwayatnya Nabi Musa alaihissalam telah pun berpuasa selama 40 hari 40 malam. Begitu juga dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam diriwayatkan pernah berpuasa selama 40 hari. Manakala di kalangan penyokong Nabi Isa alaihissalam yang dikenal sebagai golongan Al-Hawariyun, mereka ini berpuasa daripada memakan daging, ikan, telur dan susu, iaitu sumber-sumber makanan yang berasaskan kepada haiwan. Ini antara sejarah berpuasa yang telah pun dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu. Ini bermakna ibadah puasa yang kita laksanakan pada hari ini mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada ayat 183 surah Al-Baqarah bukanlah ibadah yang pertama yang kita lakukan, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakukan, tetapi sebenarnya ibadah puasa itu telah pun diamalkan oleh umat-umat yang terdahulu. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah pun diwajibkan puasa itu kepada umat-umat yang terdahulu. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, apakah tujuan Allah Ta'ala menyebutkan begitu? Maka pengkaji tafsir, ahli-ahli tafsir menyebutkan ada hikmah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan frasa kutiba kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Yang pertama sekali, ahli tafsir mengatakan bahawa Allah Ta'ala sengaja meletakkan frasa tersebut. Allah Ta'ala menunjukkan bahawa ibadah puasa ini bukanlah hanya ditujukan khas kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi telah pun diamalkan sebelumnya. Tujuannya ialah untuk Allah Subhanahu wa taala tidak mahu meletakkan rasa bimbang, rasa terbeban, rasa menyusahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara logiknya, bila mana kita baca ayat ini, kita rasa Allah Ta'ala telah pun membebankan kepada kita satu ibadah yang sangat susah, terpaksa menahan lapar dan dahaga di siang hari. Tetapi bila mana kita baca frasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, rupa-rupanya ibadah puasa ini telah pun diamalkan, telah pun difardukan kepada umat-umat yang terdahulu. Maka timbul perasaan dalam hati kita bahawa umat terdahulu pun boleh laksanakan, apatah lagi kita pada hari ini sudah tentunya kita mampu untuk melaksanakan ibadah puasa tersebut. Maka hilang perasaan bimbang, perasaan gelisah, perasaan rasa kita ini dibebankan, diberatkan dan menyusahkan. Maka perasaan itu akan hilang
dengan sebab kita membaca kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Yang keduanya, hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala meletakkan frasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ialah Allah Ta'ala nak meletakkan satu penanda arasan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala nak meletakkan satu benchmark, satu penanda arasan agar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan satu keazaman dan kesungguhan yang sangat tinggi untuk memperbaiki amalan ibadah puasanya itu lebih baik daripada amalan puasa umat-umat yang terdahulu. Ya, itu antara hikmah yang kedua yang disebutkan oleh ahli tafsir. Kemudian yang ketiga, yang kata ulama tafsir, kenapa Allah Ta'ala meletakkan frasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ialah supaya Allah Subhanahu wa taala nak menunjukkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa syariat para nabi ini ada keseragaman dan ada kesinambungan. Ibadah-ibadah yang Allah Ta'ala syariatkan pada umat nabi-nabi terdahulu dan juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ada keseragaman dan juga ada kesinambungan. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempatnya, hikmah Allah Ta'ala meletakkan frasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ialah Allah Subhanahu wa taala nak menunjukkan bahawa adanya kaitan dan hubungan yang amat rapat di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi terdahulu dari sudut perutusan mereka sebagai pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kalau kita lihat bagaimana syariat nabi-nabi terdahulu dan bila mana lahirnya Islam dan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pelengkap kepada syariat-syariat yang telah pun diamalkan oleh umat-umat Nabi yang terdahulu. Dan ini pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya. Nabi mengatakan bahawa, ya, aku ini diibaratkan seperti batu bata yang akan melengkapkan satu binaan. Nabi-nabi terdahulu ibaratnya seperti satu susunan batu bata dan ada satu ruang yang kosong yang ditinggalkan. Maka batu bata ruang yang kosong itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi lahir, Nabi membawa syariat Islam, maka itulah pelengkap kepada binaan tersebut. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, apapun tentang sejarah ibadah puasa ini, yang penting bagi kita adalah kita menjunjung amanah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar dan kita taat, sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat kepada perintah Allah. Bila mana Allah Ta'ala perintahkan untuk kita melakukan ibadah puasa, maka tugas dan peranan kita ialah mendengar perintah itu, taat dan laksanakan perintah itu. Sekalipun Allah Ta'ala tidak meletakkan frasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana ibadah puasa itu telah pun disyariatkan kepada umat-umat terdahulu, sekalipun Allah Ta'ala tak meletakkannya itu, maka kewajipan kita adalah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cumanya bila mana kita ini orang yang ada akal fikiran, maka kita berfikir, ya, kita mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita mengeluarkan hikmah setiap frasa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.